pertumbuhan sekunder pada batang. Kita akan cuba fahamkanlah pertumbuhan sekunder pada batang ni. Yang ni kamu boleh buka muka surat 11. Okay? Muka surat 11. Muka surat 11 ya. Sama lah yang sebelum tu pun muka surat 11 juga. Okey, bermula dengan apa? Pertumbuhan sekunder bermula dengan cambium vascular membahagi secara mitosis dengan aktif. Jadi kita ada di sini cambium vascular. Okey, bentuk gelang ni warna hitam ni, dia bahagikan seolah-olah xilem dengan phloem. Okey, dia bahagikan xilem dengan phloem. Xilem primer, phloem primer. Jadi dia ada sebab lah kenapa dia panggil xilem primer dan phloem primer. Sebab apa, nanti kemudian akan berlaku pembahagian, dia akan hasilkan xilem baru dengan phloem baru. Okey, tak apa, yang itu nanti kita akan cuba fahamkan. Kita ada cortex, kemudian bahagian luar ni ada epidermis. Yang di tengah-tengah ni ada empulur. Yang di tengah-tengah tu ada empulur. Okey, jadi dia bermula dengan cambium vascular, bahagi secara aktif. Dia bahagi secara aktif, mitosis. Jadi cambium vascular ni akan berlaku pembahagian sel. Jadi bila dia berlaku pembahagian sel, akan ada sel-sel baru yang terhasil. Akan ada sel-sel baru yang terhasil. Jadi kamu boleh tengok ya muka surat 11 tu ya. Jangan tak tengok pula. Kenapa nak kena tengok tu? Supaya nanti dapat compare lah, dapat bandingkan. Cikgu ni bukan apa, kadang-kadang cikgu ni buat nota banyak, lepas tu pergi terang kat kamu pun banyak benda juga. Jadi kadang-kadang kita tertinggal benda-benda yang penting. Jadi kamu boleh tambah sendiri ya bahagian yang tertinggal tu. Ada tersalah ke kan? Kamu boleh bagi tahu juga dekat cikgu, boleh mesej cikgu. Ada nombor kat bawah tu ke, ada nombor dekat atas ke? Kamu boleh mesej cikgu bagi tahu mana-mana bahagian yang cikgu tertukar atau tersalah. Tak ada masalah, boleh bagi tahu kat cikgu lah. Jadi pembahagian pertumbuhan sekunder ni penting bagi tumbuhan ya. Sebab apa? Dia berlaku pada bahagian batang, supaya nanti batang tu selalunya dia akan jadi lebih tebal. Ukur lilitan dia tu akan bertambah. Dia akan semakin kuat. Kenapa dia semakin kuat? Supaya nanti dia dapat menyokong bahagian-bahagian ranting yang bahagian atas, daun-daun yang bahagian atas, buah-buahan yang ada pada ranting-ranting tu. Dan dia tidak akan mudah patah lah. Sebab apa? Kalau bahagian atas tumbuhan tu berat, bila angin datang ke apa datang ke, kemungkinan dia akan menyebabkan tumbuhan tu patah pada bahagian batang. Yang ini yang akan menyebabkan tumbuhan tu akan matilah. Supaya, kalau kamu ingat, kalau batang ke bahagian atas tu patah, jatuh, daun-daun itu semua hilang, tumbuhan akan mati. Sebab apa? Tak boleh nak menjalankan proses fotosintesis. Jadi bermasalah nanti bagi pada tumbuhan tu. Sebab tu pertumbuhan sekunder ni penting. Sebab dia menyokong nanti, dia menguatkan lagi tumbuhan tu supaya dapat menyokong bahagian atas ni. Terutama sekali kalau pokok tu dia banyak daun ke, banyak buah ke, lagilah nanti dia memerlukan batang yang tebal supaya dapat menyokong semua bahagian yang atas tu. Okey. Kemudian seterusnya kita ada pada bahagian yang kedua ni. Ada dalam buku teks juga ya. Sel gelang cambium bahagi. Jadi sel gelang cambium ni dia akan membahagi. Jadi bila dia membahagi, berlaku mitosis, dia akan ada sel-sel yang baru terhasil. Jadi sel-sel baru yang terhasil, kalau dia berlaku di bahagian dalam gelang cambium tu, okey, dia berlaku pada bahagian dalam. Nampak tak cikgu warnakan di sini ni? Dia berlaku pada bahagian dalam. Bahagian dalam tu dia akan menghasilkan xilem yang baru. Okay, dia akan menghasilkan xilem yang baru daripada pembahagian sel di gelang cambium. Dan kalau dia berlaku pembahagian sel di bahagian luar gelang cambium, dia akan menghasilkan phloem yang baru. Okay, dia akan menghasilkan phloem yang baru. Jadi sekarang ni dia ada phloem baru, dia ada xilem baru. Yang lama apa jadi? Yang lama duk ada lagi lah, tetap pi mana lah. Okay, yang lama tu kita ada xilem primer dengan phloem primer. Dia masih duk ada lagi. Cuma dia akan makin ditolak keluar, ditolak ke dalam. Sebab tempat asal dia tu telah dipenuhi, telah
diganti oleh xilem yang baru dan phloem yang baru. Okey. Jadi xilem baru tu kita akan panggil dia sebagai xilem sekunder. Phloem yang baru kita panggil dia sebagai phloem sekunder. Phloem sekunder, xilem sekunder. Okey. Kemudian kita ada xilem primer ditolak ke arah empulur. Tadi cerita dah cerita kan, xilem primer tu akan ditolak ke arah empulur. Empulur ni yang bahagian tengah ni. Mestilah ditolak sebab tempat asal dia tu telah diganti oleh xilem sekunder. Jadi xilem primer ni akan ditolak ke tengah, ke empulur. Phloem primer akan ditolak ke arah epidermis. Arah epidermis. Epidermis ni bahagian luar ni. Dia akan ditolak ke bahagian epidermis. Akibatnya, xilem primer ni akan dimampat. Kan kita orang tolak kita kan. Siapa yang tolak xilem primer ni? Xilem sekunder tolak dia. Xilem sekunder ni xilem yang baru. Hasil daripada pembahagian sel di gelang cambium. Cambium vascular. Jadi bila orang tolak dia, dia pun seolah-olah macam tak nak bergerak. Tapi orang tolak dia juga, dia makin mampat. Dia makin mampat, makin padat, makin kuatlah jadi nanti. Okey, sebab dia orang tolak dia tak nak pergi sebenarnya, tapi terpaksa juga dia pergi. Sebab tempat asal dia tu telah diganti oleh xilem yang baru dengan phloem yang baru. Okey. Jadi tisu xilem primer ni dimampat membentuk lapisan kayu yang kuat. Ni xilem bahagian tengah ni lah. Ini juga disebabkan dinding salur xilem ditebali oleh lignin. Jadi di bahagian dinding salur xilem tu dia ada penebalan lignin. Okey. Maksudnya ada bahagian yang awal-awal dia tu ketebalan dia tu tak tebal sangat. Tapi kemudian bila masa berjalan dia semakin tebal lignin dia tu. Jadi bila ketebalan tu bertambah, pastinya dia akan memberi kekuatan kepada tumbuhan tu. Jadi bila ada kekuatan bertambah, pastinya dia akan memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Okey. Seterusnya kamu boleh tengok juga buku teks ya. Bacalah apa yang ada dalam buku teks tu ya. Kemudian lapisan xilem sekunder dimampatkan, lilitan batang bertambah. Jadi maksudnya batang tu dia semakin membesar lah. Sebab apa? Sebab lapisan xilem sekunder tu dimampatkan, lilitan batang bertambah dan ada sel-sel baru yang terhasil. Kemudian ada penebalan lignin lagi yang berlaku. Batang tu nak tak nak akan bertambah. Kenapa dia bertambah? Sebab dia nak menyokong bahagian-bahagian atas tumbuhan tadi. Dia dapat menyokong ranting-ranting yang atas tu, batang-batang yang bahagian atas tu, daun-daun yang ada pada ranting-ranting tu, buah-buahan kalau ada. Kenapa nak menyokong? Supaya dia tak senang jatuh, dia tak senang patah, dia tak senang tumbang. Kalau tumbang, patah, jatuh, fotosintesis tak boleh berlaku. Dia kena ada sistem sokongan nak menyokong bahagian atas tumbuhan tu. Terutama sekali kalau dia rimbun pokok tu kan, penuh dengan daun, penuh dengan buah. Jadi kalau dia tak cukup batang kekuatan tu, pokok tu akan tumbang lah, dia akan patah. Jadi bila ditolak keluar, sebab dia nak mengalami pembesaran dia tu kan, phloem sekunder tu akan ke arah keluar. Phloem primer tadi akan ditolak keluar oleh phloem sekunder tu. Akhir sekali menyebabkan epidermis yang ada dekat bahagian luar ni, okey, epidermis yang ada pada bahagian luar ni akan regang dan retak. Okey, regang dan retak. Sebab apa? Sebab dia telah ditolak. Dia telah ditolak, telah diberikan tekanan untuk dia buka lagi dia punya ukur lilitan dia tu. Sehingga satu tahap dia meretak. Okey, dia meretak. Kemudian cambium gabus, bahagi bentuk sel gabus di luar, korteks di dalam. Jadi untuk yang cambium gabus tadi akan bahagi bentuk sel gabus, korteks di dalam. Lapisan gabus lindungi batang dari serangan patogen apabila epidermis merekah. Jadi bila epidermis tu merekah, dia dah hilang perlindungan bahagian luar, tapi tak ada masalah, dia ada lapisan gabus. Jadi dia halang daripada serangan patogen. Okey, serangan patogen.
iaitu serangan patogen atau serangga lah. Lindungi dari serangga patogen apabila epidermis merekah. Serangga tu ya. Kemudian kita pergi pada bahagian akar. Okey, pada bahagian akar. Yang ini pada muka surat 12. Okey, muka surat 12. Jadi kita ada struktur dia: epidermis, cortex, phloem prima, cambium vascular. Cambium vascular tu di bahagian dalam tu. Okey, dia dekat dalam tu. Kemudian xilem prima. Okey. Jadi cambium vascular tu kemudian jadi warna biru ni. Okey, warna biru. Ingat ya, cambium vascular akan berlaku mitosis. Biasalah, cambium vascular akan berlaku mitosis. Dia akan membahagi secara aktif. Okey, membahagi secara aktif. Sel gabung untuk bentuk gelang yang lengkap. Jadi sel akan bergabung untuk membentuk gelang yang lengkap. Sel gabung tu apa dia? Sel cambium vascular ni lah, dia akan bergabung untuk membentuk gelang yang lengkap. Jadi sel gelang cambium ni akan membahagi. Sama macam yang atas tu, gelang cambium tadi tu asalnya daripada cambium vascular. Dia membahagi, dia membentuk gelang yang lengkap. Kemudian akan berlaku pembahagian sel lagi, yang mana apabila mitosis tu berlaku di bahagian dalam cambium vascular tu, dia akan membentuk xilem sekunder. Pergi mana xilem prima? Xilem prima duk ada lagi lah. Dia duk ada lagi. Dia tak hilang pergi mana-mana. Cuma dia ditolak ke tengah lagi lah. Jadi ditolak ke dalam ni, xilem prima. Dan dia ada xilem sekunder. Lapisan xilem sekunder nanti bersama dengan phloem prima dan phloem sekunder. Di mana yang berlaku pembahagian sel ni? Di gelang cambium. Gelang cambium. Bahagian dalam tu, bila berlaku mitosis bahagian dalam gelang cambium, dia akan menghasilkan xilem sekunder. Bahagian luar dia akan menghasilkan phloem sekunder. Jadi akar akan menjadi tebal. Jadi kita tengok kat sini ya, kita ada xilem prima di sini. Xilem prima di bahagian tengah-tengah ni. Bahagian tengah-tengah ni. Kemudian lapisan yang kat luar ni, dia adalah xilem sekunder, hasil daripada yang gelang cambium ni, yang warna biru ni, gelang cambium. Okey, yang bahagian luar ni dia akan jadi phloem sekunder. Kemudian yang luar lagi dia akan ada phloem prima. Jadi lapisan ni kamu jangan keliru sangat. Kamu tengok buku teks pun boleh. Di tengah-tengah tu dia ada gelang cambium. Nah, gelang cambium yang ini, warna ni. Okey, warna ni. Warna merah ni, gelang cambium. Kemudian di bahagian lapisan lagi dalam kita ada xilem sekunder. Okey, xilem sekunder yang ini. Kemudian di tengah-tengah sekali itu kita ada xilem prima. Luar daripada gelang cambium tu kita ada phloem sekunder. Luar lagi kita ada phloem prima. Nampak tak berlaku penebalan pada batang tu, diameter batang tu. Jadi akar akan menjadi tebal. Cambium gabus di bawah epidermis bahagi dengan aktif membentuk sel gabus. Okey, jadi dia masih ada lagi cambium gabus tadi itulah. Dia akan membahagi dan akan membentuk sel gabus. Gabus akan melindungi akar. Okey, dia akan melindungi akar. Jadi ini adalah pertumbuhan sekunder pada batang dan pada akar. Jadi nak tak nak tolong rujuk juga buku teks ya, baca juga dalam buku teks supaya nanti kefahaman kamu dapat ditingkatkan. Patutnya bahagian yang akhir ni kita ada lengkung pertumbuhan. Yang ni kamu boleh lihat muka surat yang 17. Tapi cikgu tertinggal lah satu ni, iaitu kepentingan ekonomi bagi kayu ni lah. Okay? Pertumbuhan sekunder ni, kepentingan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. Yang ni muka surat yang 16. Muka surat 16 kamu boleh tengok. Yang ni secara mudahnya lah cikgu ringkaskan. Jadi pastinya lah dengan adanya pertumbuhan sekunder ni, kita ada pokok-pokok kayu keras yang boleh digunakan dalam banyak pembuatan perabot. Okay? Contohnya kita ada pokok kayu balak. Okay? Kayu balak seperti Shorea spesies pokok meranti, Balano carpus spesies cengal yang bernilai tinggi.
Kayu-kayu ni dia kuat dan keras, okey, yang boleh buat rumah bot, yang boleh buat perabot, boleh buat pagar, boleh buat pintu. Jadi kayu balak ni sangat berkualiti tinggi lah, terutama sekali kayu-kayu balak di Malaysia ni kan. Jadi kayu-kayu balak, jadi macam-macam lagi lah, ada kayu berlian lah, cengal lah, meranti lah, jati lah. Kemudian ada jenis juga yang meranti kayu ni. Okey, meranti kayu, kulit dia hasilkan resin minyak yang boleh dikomersialkan untuk dibuat varnis, bahan pelekat, perfume, ubat. Kemudian pastinya pohon-pohon kayu ni yang mengalami pertumbuhan sekunder ni juga akan menghasilkan bunga dan buah-buahan yang mungkin boleh dikomersial dan dijual, okay, untuk menambahkan pendapatan orang yang menjualnya lah. Jadi kita boleh hidup dengan menjalankan pertumbuhan ni, menjalankan sumber ekonomi ni. Kemudian kita pergi kepada yang bahagian akhir ni, iaitu melibatkan lengkung pertumbuhan. Jadi lengkung pertumbuhan ni dia mengikut kepada jangka hayat sesuatu tumbuhan. Jangka hayat ni dia ikut kepada sesuatu tumbuhan ni berdasarkan 3 kelas tumbuhan ni. Yang pertama, kelas dia adalah melibatkan kelas tumbuhan semusim. Yang kedua, kelas dia tumbuhan dui musim. Yang ketiga adalah tumbuhan saka. Jadi dia ada gambar rajah, dia ada graf yang nak tak nak kamu kena fahamkan. Semusim, tumbuhan dui musim, tumbuhan saka. Ya, boleh ya. Jadi kita pergi dulu kepada tumbuhan semusim. Ini muka surat 17. Cikgu dah sebut tadi kan 17. Kita pergi dulu kepada tumbuhan semusim. Tumbuhan satu kitar hidup. Jadi dia ada satu kitar hidup saja untuk semusim saja atau setahun. Ikutlah, ada tumbuhan mungkin 6 bulan, ada tumbuhan mungkin 3 bulan, tapi tak semestinya dia setahun lah. Okey, dia satu musim, tak semestinya setahun. Jadi yang buku ni dia tulis setahun, dia atau setahun lah. Jadi itu kemungkinan paling maksimum sekali. Tapi tak semestinya ya. Ada tumbuhan dia 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan. Padi pun dia tak tumbuh 1 tahun tu padi saja, tak. Kadang-kadang dia ada 4-5 cycle. Ada kita dia 1 tahun tu ada 3-4 kita dia boleh ditanam. Ikut kepada kuantiti air yang ada pada tempat tu. Jadi kalau air tu tak ada sumber air, jadi agak susah lah padi tu nak ditanam dalam kuantiti yang banyak setahun. Okey. Jadi selepas kitaran tu dia akan mati. Jadi contohnya pokok padi, pokok labu, pokok tembikai. Jadi sekali dia dah berbuah tu, kita tuai, selalunya dia akan matilah. Sama juga pokok padi. Sekali kita dah tuai tu, habislah jangka hayat dia untuk pada waktu kitar tu. Okey, pada musim tu. Jadi lengkung pertumbuhan dia bentuk sigmoid. Jadi macam ni lah. Lengkung pertumbuhan dia bentuk sigmoid. Jadi pada awal-awal dia tu, biji benih dia tu akan mengalami pengurangan pada jisim dia. Sebab apa? Sebab waktu ni dia akan gunakan tenaga simpanan dia. Dia akan gunakan kanji karbohidrat yang ada pada biji benih tu. Jadi dia akan mengalami pengurangan pada jisim kering ni. Sebelumlah dia naik. Okey, sebelum dia naik lah. Sebab apa dia naik? Sebab dia dah mengalami pertumbuhan. Sel-sel dia dah mungkin makin banyak. Dia ada pertumbuhan akar, pertumbuhan daun dan seterusnya. Jadi sebab tu dah dia punya jisim kering dia tu akan meningkat. Sebab tu dia pertumbuhan dia bentuk sigmoid. Dan pada satu ketika dia akan jatuh lah. Nanti kita tengok apa benda ni. A, B, C, D ni. Jadi kita ada peringkat A. Penurunan jisim kering. Makanan dalam kotilidon digunakan untuk percambahan. Jadi percambahan ni dia akan ada penghasilan, pertumbuhan, pembentukan bagi akar dan pucuk. Akar dan pucuk. Jadi percambahan. Jadi dia akan gunakan makanan yang ada dalam biji benih tu, dalam kotilidon secara khususnya. Bila dia dah guna makanan tu, pastinya dia punya jisim kering itu akan menurun. Sebab tu dia ada jatuh di sikit ni. A ni. Okey. Makanan diguna untuk percambahan. Kemudian B, peningkatan jisim kering, kadar pertumbuhan tingkat sangat cepat. Dia tingkat sangat cepat ni. Tumbuhan akan jalankan fotosintesis. Pada waktu ni akan ada fotosintesis. C pula, jisim kering akan malar, kadar pertumbuhan kosong, tumbuhan dah matang. Okey. Kemudian D pula, penurunan
penurunan jisim kering berlaku secara perlahan disebabkan penuaan fotosintesis dah rendah, keguguran daun dan bunga. Dan pada waktu ni dah ada penyebaran biji benih. Dia dah cuba sebarkan biji benih, dia dah tua waktu ni. Selalunya akan dituai lah sebab biji benih dah terhasil kan. Biji benih dah terhasil ni yang akan menyebabkan adanya tumbuhan-tumbuhan baru yang ganti tumbuhan-tumbuhan yang dah tua ni, yang dah lama ni. Kemudian kita ada, jadi boleh faham ya graf ni. Jadi dia akan jatuh lah. Dia penuaan di sini. Penuaan disebabkan apa? Penuaan fotosintesis rendah, keguguran daun bunga, penyebaran biji benih. Dan ada tumbuhan baru yang sepatutnya akan ganti tumbuhan yang lama tu. Dia dah habis masa dia. Kemudian tumbuhan dwimusim. Tumbuhan dwimusim, pertumbuhan dua lengkung sigmoid. Dia ada dua lengkung sigmoid ni. Okay, dia ada dua lengkung sigmoid. Nampak tak? Dia ada dua lengkung sigmoid. Yang ini untuk tumbuhan dwimusim. Tumbuhan ambil masa 2 tahun kitar hidup dia. Ataupun 2 kali kitar lah. 2 kali kitar. Dalam buku teks dia tulis 2 tahun. Tapi cikgu sendiri pun tak adalah semua tumbuhan kamu kena ingat dia 2 tahun ya. Tak semestinya. Dia ikut jenis tumbuhan. Sebab tumbuhan dia banyak jenis. Okey, tak semestinya dia 2 tahun. Dia mungkin kurang, dia mungkin lebih. Tapi nak bagi tahu dia ada tumbuhan dwimusim ni. Tapi ikut buku teks dia tulis 2 tahun. Tak apalah kita ikut buku teks. Jadi musim tahun yang pertama ni pertumbuhan tampang. Okey, hasil akar, daun, batang, fotosintesis. Makanan disimpan dalam umbisi. Dia ubi dia tu. Kalau umbisi ni ubi dia tu lah, dia akan simpan makanan di situ. Kemudian makanan musim yang kedua, makanan diguna untuk pembiakan. Makanan diguna untuk pembiakan hasil bunga biji benih. Pertumbuhan terhenti seketika disebabkan musim sejuk. Jadi dia ada pertumbuhan tampang ni, dia terencat seketika. Sebab apa dia jatuh sikit tu? Sebab apa? Sebab musim sejuk. Okey, sebab musim sejuk. Disebabkan musim sejuk ni, dia stop kejap. Okey, dia stop kejap di sini. Minggu yang ke-25 ni. Okey, jadi dia sepatutnya dia turun. Dia turun sini, dia naik. Kemudian dia turun pula. Sebab apa? Sebab apa berlaku? Sebab dia dah masuk musim sejuk. Contohnya ada kobis, lobak merah, pokok bunga balung ayam. Inilah pokok-pokok tertentu lah. Dan tahun yang kedua ni, makanan diguna untuk pembiakan. Selalunya pembiakan ni lah yang akan hasilkan biji benih, hasilkan bunga, hasilkan seed lah kan, seed, bunga. Semua tu lah yang digunakan dalam kita punya makanan selalunya. Okey, dia hasilkan bunga, hasilkan biji benih. Jadi dia ada tumbuhan dwimusim. Dia ada 1 tahun yang pertama, tahun yang kedua. Okey, 2 tahun kitar hidup. Jadi pertumbuhan terhenti disebabkan musim sejuk. Kita ada kobis, lobak merah, pokok bunga, balung ayam. Kemudian kita ada tumbuhan saka. Tumbuhan saka ni tumbuhan yang selalu kita lihat dekat luar rumah kita tu lah. Yang kadang-kadang pokok dia tinggi tu. Okey. Tumbuhan ni hidup lebih daripada 2 tahun. Jangka hayat dia panjang. Kadang-kadang tumbuhan tu boleh hidup beratus tahun. Zaman nenek moyang kita dia dah ada. Sekarang ni pun dia ada lagi zaman kita. Kategori dia tumbuhan berkayu saka, tumbuhan herba saka. Jadi dia ada 2 jenis. Satu tumbuhan berkayu saka, tumbuhan herba saka. Ini kan kalau saka ni selalunya dia nak turun-temurun kan. Daripada moyang turun ke nenek, nenek turun ke mak, mak turun ke anak, anak turun ke cucu, cucu turun ke cicit. Jadi dia saka, dia turun-temurun. Lebih kurang macam tu lah. Kebanyakan dia mampu berbunga, berbuah berkali-kali. Pokok rambutan, pokok langsat, pokok duku, pokok mangga. Dia kan tumbuhan berkayu. Kita kategorikan dia tumbuhan berkayu saka. Okey. Struktur adaptasi dengan persekitaran suhu. Contohnya rumput. Jadi rumput ni boleh hidup lama. Pokok bunga raya, pokok mangga. Lengkung pertumbuhan jujukan sigmoid kecil. Dia ada sigmoid kecil. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Okey, pertumbuhan secara purata.
di sepanjang hayat, kadar pertumbuhan tinggi musim bunga dan panas. Jadi pada musim bunga, musim panas dia tinggilah kadar pertumbuhannya. Jadi kalau musim yang lain-lain tu kadar pertumbuhan dia akan rendah sikit. Dia jatuh sikit. Sebab tu dia jatuh, sebab apabila musim yang tak apa nak kena, musim yang tidak ada tinggi kadar cahaya matahari yang menyebabkan fotosintesis pun tak tinggi, menyebabkan dia kurang sikit pertumbuhan dia. Sebab tu dia ada sigmoid juga ni. Okey, kamu boleh lihatlah pada muka surat 19, rajah yang ketiga tu yang cikgu cuba lukis lah. Okey. Jadi dia ada yang pertumbuhan tinggi pada musim panas dan musim sejuk. Jadi selain daripada musim tu, dia masih ada pertumbuhan, tapi dia tak setinggi pada musim bunga dan musim panas, yang mana matahari tu, cahaya matahari dia dapat secara maksimum. Okey, dan dia rendah pada musim sejuk. Jadi itu adalah untuk tumbuhan saka. Jadi cikgu dah habiskan bab yang pertama ni dalam organisasi tisu tumbuhan dan pertumbuhan. Jadi kalau kamu berminat nak dapatkan nota ni, kamu boleh mesej cikgu lah. Jadi nombor tu ada di ruangan description tu. Jadi boleh mesej tanya. Jangan risaulah, kamu tak beli pun tak apa. Kalau kamu ada masalah kewangan ke apa ke, kamu boleh dengar dan kamu boleh salin balik, tak ada masalah kan. Zaman-zaman dulu mana nak ada nota-nota macam ni kan. Jadi boleh salin balik. Ada ramai je yang mesej cikgu, dia salin balik apa yang cikgu tulis. Jadi tak ada masalah. Mungkin kalau kamu rasa kamu nak buat benda lain kan, kadang-kadang kamu nak buat benda lain, jadi menyebabkan kamu tak nak buang masa untuk salin, jadi mungkin kamu nak dapatkan nota ni, tak ada masalah, bolehlah dapatkan nota ni. Jadi apa lagi cikgu tertinggal Okey, untuk yang ini ni cuma nak tambah sikit lah, sebab dalam buku teks ni baru cikgu ternampak ni, untuk yang lengkung pertumbuhan semusim ni. Jadi ini dia punya keyword dia lah untuk yang fasa A ni. Penurunan jisim kering, peningkatan jisim kering mala. Okey, kemudian penurunan jisim kering. Jadi dia ada di situ ikut yang buku teks muka surat 19. Surat 19. Okey, terima kasih. Hopefully semua orang boleh faham, dan kita jumpa untuk video bab yang kedua. Bab yang kedua melibatkan struktur dan fungsi daun. Okey, jadi kita lihat sikitlah sebelum masukkan bab 2, struktur dan fungsi daun. Jadi untuk nota cikgu ni, cikgu ada 3 muka surat yang cikgu akan cuba terangkan kepada kamu lah. Okey, 3 muka surat yang cikgu akan cuba terangkan kepada kamu.